Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu dalam sesi kuliah khas di Yayasan Taklim untuk kita membahaskan satu tajuk berkenaan dengan bermazhab atau tidak bermazhab, antara perbezaan antara ahli sunnati wal jamaah dan juga ahli bid'ah. Baik, pertama sekali suka untuk anda mulakan mukaddimah kita ini dengan kita mengambil keberkatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah pertama ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Baik, kana an-nasu ummatan wahidah. Baik, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kana an-nasu, qiraat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Baik, dahulunya manusia ini adalah umat yang satu, kemudian mereka berselisih, fakhtalafu. Lalu Allah Ta'ala utuskan nabi-nabi bagi setiap umat itu, memberikan khabar gembira, mubasyirin wa mundzirin, dan memberikan peringatan, amaran. Begitulah juga disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah Ibnu Mas'ud, al-Imam Syekhul Mufassirin, faqih hadhihi al-millah, Abdullah Ibnu Mas'ud Al-Hudhali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang Nabi SAW katakan, barang siapa nak baca atau nak mendengar Al-Quran seperti mana dia turun, maka ambillah bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam qiraat beliau, kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Yani tafsir Ibnu Mas'ud mentafsirkan ikhtalafu 'anil Islam, ikhtalafu anhu, ikhtalafu 'anil Islam. Kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu. Itu dalam sebahagian qiraat para sahabat. Karena kita tahu para sahabat Nabi ini mereka ada mushaf mereka dan mereka ada catatan macam tafsir. Jadi dia sebagai ibarat tafsir. Jadi Ibnu Mas'ud kata mereka itu berselisih dalam Islam. Maknanya Ibnu Mas'ud faham ayat ini bukan semata-mata merujuk kepada umat terdahulu, tetapi ia juga merujuk kepada umat Islam. Kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu fil Islam. Fakhtalafu anhu, fakhtalafu fil Islam. Mereka berselisih walaupun mereka itu Islam. Dan kalau kita baca ayat itu sampai habis, kalau kita buka terjemahan ni, kita akan nampak Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala turunkan wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah Ta'ala turunkan al-kitab, al-Quran, dengan membawa kebenaran, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi, yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi, maknanya
untuk Allah Ta'ala hukumkan dengan penurunan Al-Quran itu, penurunan Alkitab itu untuk dihukum di antara manusia terhadap apa yang mereka selisihkan. Ikhtalafu fil Islam, kata Ibn Mas'ud. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang ada orang, ada segolongan yang mereka itu telah datang kepada mereka petunjuk, telah datang kepada mereka penjelasan, tetapi mereka ada kezaliman sesama mereka, mereka ada hasad, mereka ada al-baghyu, sikap zalim, melampaui batas. Itu antara punca menyebabkan mereka berselisih pendapat. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada orang-orang yang beriman dalam apa yang mereka perselisihkan berupa kebenaran dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah itu memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini kita katakan adalah usul kita nak faham tentang khilaf itu secara umumnya adalah mazmum. Khilaf itu secara umumnya adalah tercela. Itu asal khitab Al-Quran. Yakni pertelingkahan, perselisihan, itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebagai ujian, sama ada mereka yang berselisih itu untuk terus berselisih, terus melakukan kezaliman, ataupun tunduk dan patuh kepada petunjuk Allah, kembali kepada kitabnya Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam dalam surah Yunus ayat 19. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Menunjukkan kepada kita sunnatullah. Maknanya akan berlakunya perbezaan, perselisihan. Sebab itu kata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, wa ma kana an-nasu illa ahlu din wahid wa millatun wahidah fakhtalafu fi dinihim faftaraqat bihim as-subul fi dhalika. Manusia itu pada asalnya mereka berada di atas agama yang satu. Millatun wahidah, agama yang satu. Kemudian mereka berbeza dalam agama mereka. Millatun wahidah, termasuklah mereka asalnya mazhab yang satu. Mazhab yang satu. Apa maksud mazhab yang satu? Yakni para sahabat Nabi, pada asalnya mereka kesemuanya bermazhab dengan mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asal. Itu asal. Sebab itu bila kita nak bincang tentang mazhab, kita kena faham dulu sejarah perbezaan, sejarah perselisihan. Dan kita tidak boleh faham hakikat perbezaan itu dan perbahasan-perbahasan yang datang kemudian ini, melainkan kita ada gambaran yang lengkap tentang punca berlaku perpecahan, tentang apa yang diperselisihkan dulu. Sebab itu, kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW ketika penurunan Al-Quran,
Al-Quran turun kepada Nabi SAW, para sahabat dengar penjelasan daripada Nabi SAW dan apa sahaja kemusykilan yang berlaku di kalangan sahabat, dalam kalangan sahabat berkenaan dengan Al-Quran, berkenaan dengan sunnah, maka para sahabat terus merujuk kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah kewafatan Nabi SAW dan sebelumnya Nabi SAW telah memberikan khabar, telah menyampaikan khabar, telah menceritakan kepada para sahabat, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup selepas kewafatanku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, pegang teguhlah ia. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit ia dengan gigi gerham kamu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berwaspadalah kamu daripada perkara yang baru diada-adakan dalam agama, yang direka cipta dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kerana sesungguhnya perkara yang baru itu dalam agama itu adalah bid'ah, dan bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu dalam neraka, diancam dengan neraka. Kemudian berlaku, kita kata, perbezaan. Yang kita perlu faham, perbezaan yang pertama berlaku adalah bukan berlaku pada zaman sahabat sahaja, bahkan dah ada perbezaan pendapat yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan itulah yang diungkapkan oleh para ulama, perbezaan cara faham. Yang mana pemahaman mereka, para sahabat itu, tertumpu kepada perintah, ucapan, perkataan Nabi SAW. Contohnya, perintah Nabi SAW tentang salat asar di satu tempat. Kemudian para sahabat berbeza pendapat dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan ucapan Nabi SAW itu. Adakah Nabi SAW larang untuk solat di tempat itu, ataupun Nabi SAW suruh segerakan perjalanan dan tidak solat melainkan di situ, ataupun maksudnya solat dulu baru dengan segera, dan tidak solat di sana maknanya segera melakukan perjalanan, permusafiran untuk menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Itu contoh yang umum. Perbezaan di antara sahabat. Kemudian para sahabat merujuk kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW memutuskan. Dan Nabi SAW mengiyakan, takrir maknanya mengakui kedua-dua pemahaman tersebut. So kita kena faham, ini berlaku. Tentang pensyariatan azan, ada sahabat yang bermimpi, Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bermimpi mendengar seruan azan. Kemudian mereka merujuk kepada Nabi SAW, dan Nabi mengiyakan, menunjukkan kepada kita ketika Nabi SAW hidup, berlaku tak perbezaan? Berlaku perbezaan dari sudut pemahaman. Tetapi pemahaman tersebut akan dikembalikan kepada takrir, pengakuan daripada Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, berlaku perbezaan pendapat. Dan kita kena faham, perbezaan pendapat ini berlaku
ada banyak faktor dan ada perbezaan itu juga berlaku bukan dalam pemahaman sahaja, bahkan berlaku juga dalam perkara-perkara yang melibatkan usul agama yang merujuk kepada cara pemahaman. Contohnya tentang status orang yang tidak mahu membayar zakat dan orang yang murtad. Adakah diperangi atau tidak kerana mereka masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berhujah kepada Abu Bakar, bukankah mereka itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Dan Nabi SAW telah menyebutkan orang yang mengucapkan syahadah, orang yang mengucapkan syahadah ini maknanya terpelihara darahnya, harta bendanya, nyawanya. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan hujah ke atas Umar bahawasanya mereka itu telah melanggar tuntutan yang ada dalam syahadah itu sendiri. Fiqh Abu Bakar. Kemudian Umar pun mengakui akan pemahaman yang ada pada Abu Bakar, maknanya kesepakatan berlaku supaya golongan murtad, golongan yang berpaling daripada ajaran Islam, kembali menjadi murtad dan tidak mahu membayar zakat ini diperangi. Semua berlaku ijma'. Para sahabat pun memerangi golongan ini. Berlakunya peristiwa Ma'rakatu Ar-Riddah, peperangan, yakni kempen yang dilancarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk memerangi golongan riddah, golongan murtad. So sahabat semua ijma', sepakat. Pada awalnya berlaku perbezaan pendapat. Kemudian bila para sahabat ini mereka telah melakukan pembukaan futuhat, pembukaan di negeri-negeri yang baharu, dibuka, disebarkan Islam di timur dan barat, maka bertebaranlah para sahabat ini membawa risalah kenabian, membawa ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW dengan segala perkakas ilmu yang telah mereka pelajari daripada Nabi SAW, maknanya dari sudut ijtihad, dari sudut istimbat, dari sudut pemahaman, mereka dah belajar. Contohnya, Khulafa'ur Rashidin, 4 sahabat Nabi yang utama, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka ada fiqh mereka. Tetapi fiqh mereka itu saling melengkapkan. Itu kita kena faham. Fiqh para sahabat ni dia bukan ta'arud, bukan kontradik, tetapi dia saling melengkapkan. So kita kena faham konsep ni. Fiqh salaf, fiqh a'immatus salaf. A'immatus salaf mana imam-imam salaf ni pertama para sahabat Nabi lah. Khulafa'ur Rashidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian yang baki 10 yang dijamin masuk syurga itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'id bin Zaid, Az-Zubair ibn al-Awwam yang termasuk dalam ahlu hal wal aqd, yakni ahlu syura. Mereka itu adalah mujtahid semua. Semua tu mujtahid. Mereka itu semua adalah mujtahid. Sebab apa kita kata mujtahid? Sebab Nabi SAW ketika hayat baginda, mereka ini adalah ahlu syura bagi Nabi SAW. Nabi akan bermesyuarat dengan mereka ini dulu. Jadi sahabat-sahabat ini, 4 orang yang awal, Khulafa'ur Rashidin, kemudian ditambah lagi dengan 6 yang berbaki, kita combine jadi 10 yang dijamin masuk syurga itu, Asyara Mubasyirin bil Jannah. Semua itu adalah mujtahid. Dan ada sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka yang ketika itu, ketika adanya Khulafa'ur Rashidin dan As-Sabiqun Al-Awwalun,
sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, yang kibar, yang senior, mereka belajar daripada sahabat-sahabat yang kibar. Ibnu Abbas misalnya belajar bertalaqi daripada Ibnu Mas'ud, sebab Ibnu Mas'ud senior. Ibnu Umar, sahabat-sahabat sigharus sahabah, belajar daripada sahabat-sahabat senior. Belajar daripada Khulafaur Rashidin, belajar daripada Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. So dia orang belajar mengambil fiqh mereka ini, dan kemudian setelah berlalunya zaman, maka para sahabat yang berlegar ilmu mereka di Madinah itu, kemudian mereka maksudnya bertebaran di pelosok wilayah. Contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menetap di Mekah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kibarus sahabah ketika itu, menuju ke Kufah, menetap di Kufah. Abdullah bin Umar menetap di Madinah. Kemudian di Basrah adanya beberapa orang sahabat, ada ramai di kalangan sahabat yang berhijrah ke sana. Lalu di situlah membentuk, kita kata apa, mazhab para sahabat itu. Yang maksud mazhab ini, kita bila sebut mazhab ini maknanya metod. Metod mereka dalam pemahaman fiqh. Dan tidak terbatas pada fiqh yang kita faham istilah mutaakhirin ni. Mazhab ni ada juga mazhab dalam tafsir, mazhab dalam qiraat. Bahkan kalau kita luaskan lagi, mazhab dalam lughah, bahasa, mazhab dalam nahwu. Mazhab ni bukan fiqh saja. Cuma pada zaman sahabat tidak berlaku mazhab, tidak ada mazhab dalam akidah, melainkan satu mazhab saja. Ini kita kena tambih. Mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akidah mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam fiqh mungkin ada tabi'in yang belajar daripada Ibnu Abbas, maka dia ikut mazhab Ibnu Abbas. Ada tabi'in di Kufah, mereka belajar daripada Abdullah bin Mas'ud, maka mereka mendapatkan metod Ibnu Mas'ud. Dan mazhab-mazhab ini saling melengkapkan. Kita kena faham, saling melengkapkan dan bukan ta'arud, bukan bercanggah. Bukan kontradik. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'da. Itu yang mereka amalkan. Mukmin dengan mukmin yang lain, mereka itu ibarat bangunan yang kukuh, saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Itu sahabat Nabi. So mazhab yang ada pada zaman sahabat ini berlegar pada mazhab fiqh. Kemudian daripada zaman tabi'in, kemudian daripada tabi'in, murid-murid tabi'in, atba'u tabi'in, mereka mewarisi fiqh itu daripada para sahabat. Dan kemudian daripada situlah terlahirnya mazhab, imam empat mazhab yang kita sedia maklum, yang disebut sebagai imam mazhab empat yang mu'tabar. Abu Hanifah di Kufah, Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas Al-Asbahi di Madinah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menghimpunkan antara mazhab Abu Hanifah dan juga mazhab Malik. Jadi Imam Asy-Syafi'i dia menuntut daripada Imam Malik di Madinah. Dia belajar daripada ashab Ibnu Abbas di Mekah. Kemudian dia belajar daripada Imam Malik di Madinah. Dia menghimpunkan fiqh ahlul hadis. Kemudian beliau menuju ke Baghdad, bertemu dengan ashab Abu Hanifah, antaranya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Asy-Syafi'i beli dulu kitab-kitab ashab Imam Abu Hanifah, sebab Imam Asy-Syafi'i tak sempat bertemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah wafat pada tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i, 150 Hijrah. Jadi Imam Asy-Syafi'i sempat bertemu dengan ashab Imam Abu Hanifah seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Asy-Syafi'i menghimpunkan fiqh yang ada pada ashab Abu Hanifah ahlul ra'i, dan juga Imam Malik ashabul hadis. Dan asal Asy-Syafi'i itu daripada Mekah, maknanya beliau juga ada mazhab.
daripada mazhab Ibn Abbas dihimpunkan. So ini menunjukkan kepada kita mazhab itu tidak bertentangan. Jadi Imam Al-Syafi'i dia himpunkan. Kemudian bila Imam Al-Syafi'i datang ke Baghdad bertemu dengan Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga musafir ke Mekah menuntut daripada Imam Al-Syafi'i, berlaku proses pembelajaran, proses kita kata pengenalan, proses kita kata apa? Pembentukan, ataupun kita kata pelengkapan, maknanya untuk melengkapkan apa yang kekurangan yang ada pada Asy-Syafi'i itu dilengkapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan apa yang Imam Ahmad kurang maka diambil apa yang sudah lengkap yang ada pada Asy-Syafi'i. So Imam Asy-Syafi'i memanfaatkan apa yang ada pada kelebihan yang ada pada Imam Ahmad, dan sebab itu Imam Ahmad termasuk dalam ashab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Baghdad. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengarang kitab Ar-Risalah, menghimpunkan antara madrasah Ahlul Ra'yi yang menggunakan pemikiran, metod pemikiran dalam kita kata dalam fiqh, dan juga menghimpunkan antara metod ashabul hadis, iaitu riwayah, dan mengharmonikan antara Ahlul Ra'yi dengan Ahlul Hadis. Yang mana ketika sebelum Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, datang ke Iraq, sebahagian ulama kata semua Ahlul Hadis tidur. Ahlul Hadis tidur ni maknanya dia orang fokus dengan hadis mereka, riwayat hadis, tapi mereka fokus pada riwayat saja, mereka tak istinbat. Mereka tak ada usul untuk istinbat. Mereka ada istinbat, mereka boleh istinbat, tapi mereka tidak nampak bagaimana cara untuk istinbat dan bagaimana cara untuk berinteraksi dengan usul fiqh, yakni pemahaman yang lebih tersusun dan kita kata yang metod yang lebih tersusun. Sebab itu Asy-Syafi'i rahimahullah, kata sebahagian ulama, bila datangnya Asy-Syafi'i maka Asy-Syafi'i lah yang mengejutkan Ahlul Hadis yang tidur, yang membangkitkan mereka semua. Dan ditambahkan lagi adanya pergelutan, pertelingkahan dalam masalah akidah. Dan kita kena faham perselisihan dalam masalah akidah ini juga berlaku awal pada zaman Sigharus Sahabah. Golongan Qadariyah muncul pada zaman Ibn Umar radhiyallahu anhu. Bahkan lebih awal lagi golongan Khawarij yang muncul pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qadariyah muncul pada zaman Sigharus Sahabah Ibn Umar. Maknanya ada tak perselisihan yang datang daripada golongan yang disebut sebagai Ahlul Bid'ah wal Ahwa, maknanya mereka yang mengikuti hawa nafsu dan membuat bid'ah dalam agama? Ada. Dari sudut pemikiran ada. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berhadapan dengan golongan ini yang mereka mencampurkan antara pertelingkahan dalam masalah akidah, mereka masuk selitkan dalam perbahasan fiqh. Yang ni kita kena tambih. Contoh, kita tahu tentang golongan yang menafikan sifat-sifat Allah, ta'til sifat, bid'ah ta'til sifat. Ini muncul bila? Pada zaman tabi'in, zaman sahabat tak keluar, tak ada. Khawarij pun tak ta'til sifat. Qadariyah mereka mendakwa innal amra unuf. Mereka menafikan qadar. Ya, itu ada bentuk nau'un min ta'til sifat. Mereka kira nafikan sifat juga, tapi mereka tak nafikan sifat-sifat yang jelas dalam Quran. Contoh macam istiwa, al-ulu, tak ada. Sebab jelas sahabat Nabi ramai, tabi'in ramai. Tetapi ada tak percubaan untuk mendatangkan keraguan dan juga membawa bid'ah ini? Ada. Munculnya Al-Ja'du Ibn Dirham. Yang ni anda tak mau syarah panjang lah, sebab kita dulu dah pernah buat tentang sejarah Jahmiyah kan. Ringkaskan, kita ringkaskan. Al-Ja'du Ibn Dirham, dia bawa ta'til sifat ini, dia ambil daripada Aban bin Sam'an, dia ambil daripada falsafah Sumaniyah,
daripada Yahudi Yaman, daripada ta'til sifat ni, menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala ni, dia ambil daripada Aban bin Sam'an, Talut, kemudian Labid ibn al-A'sam, Yahudi yang menyihir Nabi SAW. Kemudian bila kemunculan dia ini diketahui oleh golongan salaf, di antaranya tabi'in, mereka cepat-cepat tutup pintu. Dan ulama buat, contohnya macam di Madinah ada satu ketetapan yang dibuat oleh kibar ulama pada ketika itu, bila munculnya bid'ah ta'til sifat ini, Ja'du bin Dirham menafikan Allah Ta'ala itu tidak berkata-kata dengan Musa, Allah Ta'ala tak jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, dinafikan sifat lah, dinafikan sifat khullah, dinafikan sifat apa? Kalamullah. Jadi bangkit ulama-ulama salaf ketika itu berfatwa, maknanya dia ini kafir. Kemudian Al-Ja'du bin Dirham dihukum mati. Habis macam tu kan, dia berhenti macam tu. Jadi dia bid'ah pada zaman salaf yang terawal ni, maknanya dia susah nak mendapat tempat dalam kalangan ulama Islam, kerana ulama Islam ketika itu ramai. Tabi'in ramai, anak-anak murid mereka aktif, ramai. As-sunnah itu tersebar, kuat. Pemerintah dia pun kuat menjalankan hukum Islam. Memang ada perbezaan dari sudut politik, tetapi tidak melibatkan akidah. Umat Islam waktu tu kuat. Ada saja bid'ah yang baru nak datang, mereka cepat-cepat potong. Bid'ah hulul, wahdatul wujud, tanasukh al-arwah, muncul pada zaman Abbasiyah lagi. Abu Ja'far al-Mansur tu dah lewat dah. Abu Ja'far al-Mansur diputuskan. Golongan Zanadiqah, Rawandiyah, dia berkata Abu Ja'far Mansur tu Tuhan. Jelmaan Tuhan. Apa Abu Ja'far Mansur buat? Tak ada cakap banyak. Hukum bunuh tu. Zaman tu lah. Dia pun tak berani. Waktu tu kalau keluar saja pasti akan dipotong. Kullama kharaja qarnin quti', kata Nabi SAW, keluar, kalau ajaran sesat ni keluar saja, setiap kurun dia akan dipotong. Maknanya dia akan ada ulama Islam yang akan potong dia. Kita jangan takut, ni janji Nabi SAW. Itu hadis tu tentang Khawarij, tapi semua ahli bid'ah ni kata Ayyub As-Sikhtiyani Khawarij lah. Sebab dia orang keluar daripada sunnah, dia orang keluar daripada ajaran Islam yang sahih. Itu hadis Ibnu Majah dalam daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kemudian fasa yang berikutnya jadi waktu tu kita kena faham, tak ada istilah perbezaan dalam masalah akidah ni, tak ada. Kita kata pada zaman sahabat tak ada mazhab yang melibatkan akidah. Semua mazhab sahabat, semua mazhab Nabi SAW. Yang ada mazhab dari sudut metod fiqh, pemahaman, cara faham. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas. Tapi kita kena faham, bila berlakunya bid'ah akidah ni masuk, okey, setelah Ja'd bin Dirham ni mati, kemudian Jaham ibn Safwan, kemunculan Jaham ibn Safwan ni pun anda tak mau ulas panjang, kita dah bahaskan dulu Jahmiyah ini. Baik, Jaham ibn Safwan At-Tirmizi ni, dia juga tak mendapat tempat. Kerana kita tahu jelas-jelas menafikan sifat Allah, macam tok guru dia Ja'd bin Dirham. Dia pun tak mendapat tempat dalam kalangan umat Islam. Kemudian munculnya tokoh yang bernama Bishr al-Marisi. Ni kita nak bagi tahu ni, Bishr al-Marisi ini dia berbeza, dia punya pendekatan berbeza sama sekali dengan Jaham ibn Safwan dan Ja'd bin Dirham. Dia dah belajar, dia dah ambil pengajaran, dan dia tak mau ikut macam salaf dia yang kena bunuh dan mati macam tu saja. Dia susun strategi, iaitu dia kata, aku tak boleh bawa akidah ni menggunakan metod yang maknanya revolt, maknanya bawa, maksudnya dalam bentuk revolusi, maknanya terus nak tukar macam tu, terus nak lawan
nak sarahah, nak bagi tahu dengan jelas-jelas Allah Taala tidak di langit, nak bagi tahu jelas-jelas Allah Taala itu tidak berkata-kata tu, dia kata tak boleh. Sebab kalau aku buat macam tu, aku akan mati juga macam Jaham bin Safwan dan Ja'd bin Dirham, menituk guru aku. Jadi dia buat macam mana? Dia pergi melazimi ashab Imam Abu Hanifah. Ini metod yang sama kita tengok pada ahli bid'ah menggunakan mazhab untuk menyebarkan syubhat dan keraguan mereka tentang akidah. Metod Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi ini dia melazimi ulama-ulama salaf. Dia pergi duduk dekat majlis Sufyan bin Uyainah, dia pergi dekat Hamad bin Salamah, dia pergi dekat ashab Abu Hanifah. Sehinggalah orang panggil dia faqih. Orang panggil dia orang yang alim, faqih, sebab dia tahu tentang usul-usul mazhab Abu Hanifah. Bishr ibn Ghiyath al-Marisi. Jadi nampak tak? Bila zaman semakin jauh daripada zaman sahabat, tabi'in masih ada, tetapi atba'u tabi'in lepas tu maknanya makin berkurang, maka makin kita kata makin kejahatan dan juga bid'ah dan penyelewengan itu makin berbeza pendekatannya dan makin menggunakan uslub dipanggil metod tasattur, maknanya berlindung di bawah jubah Islam, menggunakan nama mazhab. Dan sebab itulah kalau kita baca dalam kitab-kitab salaf, kenapa ulama salaf marah sangat dekat ashab Abu Hanifah? Bukan dia orang marah Abu Hanifah sangat pun, tapi banyak dah. Maknanya Bishr al-Marisi ni dah gunakan nama ashab Abu Hanifah ni menyebarkan bid'ah-bid'ah dia, bid'ah irja', bid'ah ta'til sifat. Itu memberi kesan kepada ashab Abu Hanifah. Tetapi kalau kita rujuk balik, Imam Abu Hanifah rahimahullah sendiri tidak mengakui, bahkan berpegang dengan mazhab salaf, berpegang dengan mazhab para sahabat dalam masalah asma wa sifat ke, dalam masalah kita kata akidah yang lain. Walaupun dalam masalah iman ada perbahasan ulama berkenaan dengan murji'atul fuqaha, tetapi paling kurang dia masih lagi dalam ruang lingkup yang kita kata bukan membawa dia terus keluar daripada Islam, tidak menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala, tidak terjebak dalam bid'ah yang berbentuk mukaffirah, maknanya bid'ah yang menjatuhkan seseorang itu kepada kekufuran, tidak. Tapi tetap dibantah kesalahan Abu Hanifah dalam masalah iman, dalam isu tu saja. Tapi kita tak nafikan pertembungan antara ulama-ulama ahlul hadis dengan ashab Abu Hanifah ni, kerana Bishr al-Marisi ni antaranya mereka menggunakan nama Abu Hanifah. Itu juga metod tamwih yang mereka guna pakai, maknanya mereka melakukan penyamaran. Dan sehingga kan ada di kalangan ahlul hadis yang beranggapan ini berpunca daripada qiyas yang digunakan oleh Abu Hanifah. Ini sebenarnya tak betul, tak tepat. Fitnah ke atas Abu Hanifah lah maknanya. Imam Abu Hanifah dah meninggal, tapi orang pakai nama dia. Macam itulah, senang. Kita nak faham mudah kan. Jadi Bishr bin Ghiyath al-Marisi ni, dia ni menyebarkan bid'ahnya menggunakan mazhab Abu Hanifah. Tu kena faham, menggunakan nama Abu Hanifah, mazhab. Sebab dia belajar dengan ashab Abu Hanifah, dia belajar dengan ulama-ulama yang hebat juga zaman tu. Tetapi maksudnya itulah yang menyebabkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan dia. Dan Imam Syafi'i bantah syubhat-syubhat dia tentang sifat. Dan ashab Imam Asy-Syafi'i antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal antara yang kuat menentang takwil yang datang daripada Bishr al-Marisi. Dan ashab Imam Ahmad, contohnya Imam Ad-Darimi yang paling keras menentang Bishr al-Marisi, Al-Imam Abu Sa'id Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullah. Dan dia belajar daripada ashab Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Dia murid kepada Imam Al-Buwaiti. Al-Buwaiti murid kanan Imam Asy-Syafi'i. Ad-Darimi membantah Bishr al-Marisi. So nampak tak macam ni? Kita nampak tak macam mana ahli bid'ah ni dia setiap zaman mereka akan guna modus operandi Bishr al-Marisi.
Dia orang akan menyulusuk masuk ke dalam mazhab-mazhab dan mereka menyebarkan syubhat-syubhat. Baik. Sampailah pada zaman tersebarnya golongan Mu'tazilah, kemudian berikutnya berlaku terbit daripada pecahan Mu'tazilah itu apabila Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah mengisytiharkan taubatnya daripada Mu'tazilah. Selama 40 tahun dia menjadi tokoh Mu'tazilah, mempertahankan Mu'tazilah, intisar, membela Mu'tazilah. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada beliau. Beliau meninggalkan mazhab Mu'tazilah itu, mengisytiharkan taubat. Tetapi Imam Abu Hasan al-Asy'ari diuji dengan ashab yang menisbahkan diri mereka kepada dia. Banyaknya kerana ujian yang datang daripada ashab, daripada pengikut-pengikut. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia dah berlepas diri daripada Mu'tazilah. Ini panjanglah kalau kita nak bahaskan tentang maknanya pembentukan golongan Asy'ariyah itu sendiri. Ada madrasah dia, school of thought tersendiri. Kemudian mereka masuk mengambil usul-usul Jahmiyah dan dipadukan dengan usul Mu'tazilah dan cuba untuk disesuaikan dengan usul Ahli Sunnah. Dan berlakulah yang kita lihat hari ini. Maknanya dalam masalah sifat ambil ta'til Jahmiyah, Mu'tazilah. Masalah iman ambil Jabr. Dan masalah berkenaan dengan sifat-sifat khabariyah, maknanya bercampur aduk lah. Dia berpunca daripada berlakunya percampuran dan percubaan untuk mencampurkan antara usul-usul ahli bid'ah itu, Jahmiyah, Mu'tazilah, dengan usul ahli sunnah. Yang awal macam contoh Kullabiyah misalnya, mereka tak menolak sifat-sifat khabariyah, mereka isbat. Tetapi bila masuk percubaan untuk masukkan usul-usul Mu'tazilah, kemudian usul-usul falsafah, maka sebab itulah ulama-ulama yang mengkaji tentang mazhab Asy'ariyah itu sendiri terpecah menjadi 3, iaitu yang utama iaitu mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri yang mustaqil, yang Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah karang kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah dan mengisytiharkan dia mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, isbat sifat-sifat Allah SWT. Kemudian Ibnu Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah mutafalsifah ataupun Mu'tazilah, dan kemudian seterusnya berkembang menjadi mengambil syubhat-syubhat falasifah, dan itu yang kita tengok mereka berpecah-pecah. Mereka sendiri tanakut sesama mereka kontradik. Sebab itu kalau kita tengok Hasan Saqaf, kan, ada video dia. Hasan Saqaf dia kata Abu Hasan al-Asy'ari mujassimah. Dia cakap terang-terang. Hasan Saqaf, dia ni Mu'tazilah, Syiah. Ada video dia. Dia cakap Abu Hasan al-Asy'ari mujassimah. Pasal isbat sifat. Allah musta'an. Baik, poinnya di sini sama juga pada zaman-zaman yang datang kemudian. Maknanya tadi kita bincang tentang kurun yang kedua hijrah, kurun yang ketiga hijrah. Kemudian makin lama maknanya berlakunya pertembungan antara ashab Imam Ahmad bin Hanbal, murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal nak mempertahankan akidah ahli sunnah ini bukanlah mudah, kerana banyak perkara yang perlu mereka hadapi, pertelingkahan, perbezaan pendapat, itu lumrah. Sebab tu orang yang mengaji akidah, dia tak pelik. Dia relax aja. Dia maknanya bukan relax ni goyang kaki, maknanya dia sampaikan kebenaran, tapi dia tak terkesan bila orang kata apa ni bergaduh apa semua, tak. Dia tak terkesan pasal kita tahu ni sunnatullah. Al-kauniyah, sunnatullah. Maknanya memang akan berlaku perkara ni. Kenapa kita nak pelik?
Kalau dalam politik kita tengok berbeza pendapat sampai teruk, sampai kafir mengkafirkan, lepas tu kenapa kita nak pelik perbezaan pendapat dalam akidah? Tak perlu pelik, memang berlaku kerana ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak tengok siapa yang benar dan siapa yang dusta. Allah nak uji kita. Setengah orang kata apalah ni, duk berbahas tentang sifat Allah Taala ni, kita ni banyak lagi isu. Tak, ini yang penting. Sebab kita mati nanti kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala akan tanya kita dalam kubur nanti, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Akan tanya kita, bukan tanya siapa Tuhan kamu, okey, Allah jawab macam tu je. Tak. Tuntutan. Macam mana kamu kenal Tuhan? Kamu kenal tak Tuhan kamu? Semua tu soalan tu ada dalam tuntutan. Jangan ingat mudah, literal faham. Mudah macam tu. Siapa Tuhan kamu? Allah. Semua orang boleh jawab. Itu orang yang tak faham, orang yang terlampau literal. Mudah macam tu Ustaz. Man rabbuka? Semua orang boleh jawab kat dunia ni. Allah lah. Wa ma dinuka? Islam lah. Wa man nabiyuka? Muhammad lah. Apa susahnya? Kamu ingat senang macam tu. Kamu masuk kubur dulu baru kamu tahu. Ni orang tak faham kan, dia kata apa ni? Tak, Allah Taala takkan tanya Asy'ariyah ke Salafiyah ke? Tak, Allah Taala akan tanya kamu, adakah kamu ikut Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib Al-Qurashi? Kamu ikut tak ajaran dia? Kamu ikut tak? Kamu beriman tak apa yang dia khabarkan tentang sifat-sifat Allah? Tu Allah akan tanya. Bayangkan Allah Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya setiap nikmat yang kita dapat. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak tanya tentang sifat-sifat yang kita beriman atau tak. Kalau makan, minum kita makan dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, minum dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kita hidup dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ditanya, Allah kata, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah akan tanya tentang nikmat-nikmat ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak tanya tentang Tuhan. Allah Ta'ala tak tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Apa yang disampaikan dekat kita, kita terima ke, kita beriman ke, kita tolak ke, kita takwil ke, kita ta'til ke. Tak tanya pula. Macam mana pemikiran kamu? Sebagaimana kita katakan, Nabi SAW ajar kita cara nak masuk ke khala, cara nak masuk ke tandas. Nabi SAW ajar kita cara istinja, cara nak basuh, nak istinja, nak basuh berak, nak basuh kencing. Nabi SAW ajar. Tiba-tiba Allah Ta'ala di mana Nabi tak ajar? Allah Ta'ala sifat-sifatnya Allah Nabi tak tanya, Nabi tak ajar. Pelik. Jadi mazhab kita kata yang berlaku dalam sejarah Islam ini, kalau kita luaskan skop kita ini, kita akan nampak mazhab ni dalam setiap bidang ada mazhab. So mazhab ni adalah metod, wasilah untuk menyampaikan kita kepada sesuatu. Kan? Cuma kita kena faham, yang wajib bagi setiap Muslim bermazhab dengan mazhab satu saja mazhab. Yang ni kata anak murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Harb ibn Ismail Al-Kirmani rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah. Wa man za'ama annahu la yara at-taqlid wa la yuqallidu dinahu ahadan fa hadha qaulun fasiqin mubtadi'in aduwwin lah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut tentang taklid. So apa maksud taklid pula? Taklid ni kita ikut sesuatu pendapat, sesuatu perkataan. Dibezakan oleh ulama mutaakhirin, taklid ni kalau kita tahu daripada mana sumber mazhab tersebut, usulnya dan sebagainya, kata sebahagian ulama, itu maknanya kita ittiba', kita ikut, mutaba'ah. Buktinya ulama salaf dulu mereka gunakan istilah taklid ni merujuk kepada ittiba'. Antaranya Imam Harb ibn Ismail Al-Kirmani rahimahullah, beliau kata
Barang siapa yang mendakwa tidak ada taklid, tak boleh taklid, dia kata. Siapa yang kata tak ada taklid, taklid ni ikut. Wala yuqallidu dinahu ahadan, dan tak boleh, seorang tu tak boleh ikut siapa-siapa pun. Maka ini perkataan ini adalah perkataan orang yang fasik, mubtadi', musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Innama yuridu bidzalika ibtalul athar wa ta'til al-ilm wa idfa'is sunnah. Maknanya apa? Kerana dia berkeinginan untuk membatalkan athar, menafikan ilmu dan memadamkan sunnah, dan dia nak berpegang dengan pendapat dia sendiri, al-kalam, ilmu kalam dia, falsafah dia, bid'ah dan khilaf. Sebab itu Imam Harb Ismail Al-Kirmani kata, maknanya di sini, maksudnya di sini, semua orang wajib taklid kepada satu mazhab saja. Mazhab apa? Mazhab Nabi SAW dan para sahabat. Baik, persoalan. Jadi kita kalau ikut mazhab empat yang muktabar, empat mazhab yang muktabar, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad. Kalau kita ikut salah satu, termasuk tak kita dalam ikut mazhab salah? Secara umumnya ikutlah. Sebab Abu Hanifah, dia bukan buat mazhab dia sendiri. Dia ambil daripada ashabun Nabi, dia ambil daripada tabi'in, dia ambil daripada tabi'in, dia ambil daripada sahabat Nabi. Ahlul Kufah yang kita dah sebut tadi, yang awal tadi kan, maknanya mereka mazhab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian datang lagi Abu Musa al-Asy'ari, dia ambil daripada sahabat Nabi. So sampailah kepada tabi'in dan sebagainya. Kalau kita nak sebut nama-nama tu panjanglah, banyaklah kan. Tapi kita ringkaskan Abu Hanifah antaranya. Dan sebab itu, sebab kita kata di sana ada lagi mazhab-mazhab yang lain. Di kalangan tabi'in tu ada mazhab-mazhab lagi, tapi yang muktabar, yang muktabar ni maksudnya yang ada pengikut yang ramai, yang kemudian pengikut dia aktif, anak-anak murid dia rajin tulis, catat, kemudian sebar. Empat ni saja. Yang lain tu boleh kita katakan anak murid dia orang tak ramai. Yang empat ni kerana anak murid dia orang ni ramai dan berkhidmat untuk dia orang. So Allah jadikan, sebab dia orang ni maknanya ketokohan mereka itu, Allah Ta'ala bagi mereka syuhrah, populariti ketika itu. Semua orang nak belajar dengan dia orang. Empat orang ni. Kan? Imam empat mazhab tu. Walhal di sana di Mesir, misalnya di Mesir ada je mazhab Laith bin Sa'ad. Sufyan Ats-Tsauri ada mazhab dia tersendiri. Tapi bagi kita empat ni yang muktabar. Baik, persoalannya di sini, adakah bila seseorang itu bermazhab dengan salah satu mazhab yang muktabar ini, maknanya dia terkeluar daripada manhaj salaf? Tidaklah, sebab kita dah bagi tarikh tadi kan, kita kata mazhab ni dia berkembang, kemudian mazhab daripada sahabat tadi, tabi'in dan sebagainya, kemudian sampai kepada imam empat mazhab ini, sampailah kita ikut, contohnya kita dekat Malaysia ni, majoriti ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tolak tepilah orang yang dakwa, orang yang seleweng, orang yang tak ikut, orang yang hentam promo apa semua. Tak, kita ambil yang asal. Dia katakan ikut. Jadi adakah orang yang ikut mazhab Syafi'i, betul-betul ikut mazhab Syafi'i itu, terkeluar daripada mazhab salaf? Jawapannya tidak. Kan? Tetapi kita kena tengok perincian. Dia ikut mazhab Syafi'i itu betul-betul ikut mazhab Syafi'i yang awal ke, yang betul-betul ke, ataupun dia ambil mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang banyak dah berbeza, ataupun walaupun mereka istimbat ataupun mereka ambil tafriq ataupun takhrij daripada usul-usul Syafi'i, mereka keluarkan hukum-hukum daripada usul Syafi'i, tetapi ada perkara yang mereka berlawanan dengan usul Asy-Syafi'i. Yang tu perlu diperincikan. Usul Asy-Syafi'i ini antaranya kita kata bukan setakat usul fiqh itu saja, bahkan akidah Asy-Syafi'i itu. Sebab itu ulama yang terawal, anak-anak murid Imam Syafi'i yang awal-awal, Al-Muzani, Al-Buaiti apa semua, dia orang faham bila dia orang ambil mazhab guru dia orang ambil juga mazhab akidah. Ini ramai orang tak sedar. Buktinya Imam Al-Muzani
bila orang tanya dia kan, Imam Al-Muzani anak murid kanan Imam Asy-Syafi'i. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah, wafat dalam tahun 264 Hijrah. So Asy-Syafi'i wafat 204 Hijrah. Dia bertemu dengan Al-Muzani ketika Imam Asy-Syafi'i keluar daripada Baghdad menuju ke Mesir pada tahun lebih kurang 199 Hijrah, 200 Hijrah. Dia bertemu dengan Al-Muzani, dan Al-Muzani mulanya Al-Muzani ni dia belajar ilmu kalam juga. Asy-Syafi'i pun belajar ilmu kalam, tapi Asy-Syafi'i dia tak ikut ilmu kalam tentang bahas tentang sifat-sifat Allah. Asy-Syafi'i cerdik. Nak bagi tahu ilmu kalam waktu tu dah biasa, normal. Macam orang mengaji agama sekarang lah, belajar ilmu mantik kan. Tapi tak semua orang yang belajar ilmu mantik tu jadi sesat. Ramai je ulama' yang belajar ilmu mantik macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar ilmu mantik, ilmu kalam, tapi bukan kalam yang tercela tu, bukan kalam yang duk bahas tentang sifat-sifat Allah Ta'ala terperinci sampai tolak Al-Quran dan Sunnah, bukan itu. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i paling keras menentang ilmu kalam yang macam tu, ilmu kalam yang bincang tentang sifat-sifat Allah, tentang ketuhanan. Sebab tu Imam Syafi'i punya hukum dia kat atas ilmu kalam ni keras, sebab dia tahu, dia mengaji. Bila Imam Asy-Syafi'i sampai ke Mesir, Imam Syafi'i berdebat dengan Al-Muzani tentang masalah kalam. Al-Muzani kata, Asy-Syafi'i berdebat dengan aku dalam masalah kalam ni, setiap kali aku bawa hujah kalam, Asy-Syafi'i bantah macam tu saja. Setiap kali aku bawa hujah kalam, Asy-Syafi'i bantah macam tu saja. Mudah sangat Asy-Syafi'i bantah, sebab dia mahir. Tapi kemudian yang akhirnya Asy-Syafi'i kata ke Al-Muzani, kau tahu tak, aku bantah kamu ni bukan dengan ilmu kalam, aku bantah dengan Quran dan Sunnah. Subhanallah. Imam Syafi'i kata ke Al-Muzani, aku bantah ni, inilah fiqh yang ada dalam Quran dan Sunnah. Al-Muzani terkedu. Al-Muzani kata, sebab tu Al-Muzani tinggalkan ilmu kalam. Dia kata, lepas tu aku tinggalkan ilmu kalam dan aku fokus pada ilmu fiqh, yakni fiqh memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu kita tak pernah dengar ulama-ulama ashab Asy-Syafi'i yang mutaqaddimin, yang terawal, anak-anak murid Imam Syafi'i ni menafikan sifat-sifat Allah. Tak ada. Tanya ahlul kalam sekarang ni, ada tak kalam ulama-ulama yang imam a'immatul matbu'in, imam yang diikuti, yang ada ketokohan yang tinggi dalam agama Islam ni, ada tak yang menafikan sifat Allah macam kamu? Tak ada. Jadi kamu ambil daripada mana? Daripada Bishr al-Marisi, Bishr ibn Ghiyath al-Marisi, Jaham ibn Safwan, Ja'd ibn Dirham. Itu imam dia orang. Buktinya sampai sekarang dia orang tak marah pun bila kita bantah Jahmiyah, kita bantah Bishr al-Marisi, kita bantah Jahmiyah, dia orang tak marah, sikit pun tak marah. Yang dia orang marah bila kita isbat sifat. So nampak tak macam mana ulama-ulama zaman yang awal, mereka tak ada isu pun dalam masalah akidah, dan mereka seiring, maknanya mazhab mereka dalam fiqh itulah mazhab mereka juga dalam akidah. Maknanya kalau orang tu dia ikut Imam Asy-Syafi'i, dia bukan ikut fiqh saja, dia ikut akidah Imam Asy-Syafi'i. Itu yang awal. Datang zaman kemudian, kurun yang keempat Hijrah, inilah berlakunya fasa di mana kerajaan-kerajaan tertentu yang telah dipengaruhi oleh golongan-golongan Mu'tazilah, golongan Asy'ariyah dan sebagainya, mereka mengilzamkan orang, kalau kamu bermazhab Syafi'i, kamu mesti kena ikut akidah Asy'ari. Ini panjang pula dia punya cerita, sejarah dia panjang pula. Jadi waktu tu pemerintahan dipegang oleh Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah. Tapi Asy'ariyah waktu tu bukanlah macam yang zaman sekarang sampai jadi Jahmiyah ni, mereka masih lagi berpegang dengan usul-usul Islam yang asal. Mereka bukanlah berniat nak menyelewengkan agama, tak. Mereka tak kita kata tak sedar bahawasanya ada perbahasan ilmu kalam dah masuk dalam masalah sifat ni, takwil sifat dan sebagainya tu. Sebab dia dah jadi normal, dah jadi orang panggil diterima kan, daripada mulut ke mulut. Tok dia ajar macam tu, nenek dia ajar macam tu, macam kita lah sekarang ni. Kan kita bayangkan maknanya kalau 100 tahun lepas Nabi SAW wafat tu pun dah ada bid'ah qadariyah. Cuba tambah lagi 100 tahun berikutnya. Tambah lagi 100 tahun berikut, tambah lagi sampailah 1445 Hijrah. Takkan kita agama ni sampai maksudnya kita kata clean saja, tak ada pokok tambah, confirm ada. Cuma Allah Ta'ala janji
Allah Ta'ala akan jaga agama dia daripada penyelewengan ni. 1445 Hijrah kan, muncul siapa? Duk mengaku ajaran Sihak tu, mengaku duk dakwa Allah Ta'ala tu, Nabi Muhammad tu Allah. Benda tu bukan baru, benda tu dah lama keluar, tapi orang kita je nampak macam baru, tapi dah syubhat tu datang daripada Ahlul Kalam juga. Kalau itu, sebab tu kalau ikut mazhab salaf, tak ada isu. Semua settle. Tapi tak ada orang yang akan terima. Tak semua orang akan terima pasal Allah Ta'ala jadikan ujian, ikhtibar. Siapa yang beriman, siapa yang tidak. Yang kita persoalkan pula, kenapa ada perbezaan pendapat dalam fiqh, perbezaan pendapat dalam akidah, kenapa ni, kenapa tak satu je? Itu orang yang tak tahu, dia tak tahu tentang sunnatullah al-kauniyah. Dia tak baca Quran betul-betul lah maknanya. Kan kita baca dah tadi ayat dalam surah Yunus dan surah Al-Baqarah tadi, Allah Ta'ala beritahu akan berlaku perbezaan, khilaf akan berlaku, dan Nabi SAW dah beritahu dah berlaku. Cuma ulama perincikanlah khilaf ni, ada yang khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang tercela, mazmum. Khilaf dalam masalah akidah memang tercela, dalam usul akidah. Khilaf dalam fiqh, perbezaan ijtihad di kalangan ulama-ulama mujtahidin, tak ada masalah. Cuma ada perincian lagi, ulama kata adakah maksudnya semua mujtahidin tu betul kalau mereka berijtihad? Imam Al-Muzani rahimahullah kata tak, seorang je betul. Kebenaran tu satu, mana boleh kebenaran tu banyak-banyak? Maknanya Imam Al-Muzani sendiri nak bagi tahu, Asy-Syafi'i ajar dia supaya jangan taklid dekat dia. Jangan taklid satu mazhab saja. Sebab kebenaran tak mungkin ada pada satu individu. Itu kita kena faham. Kebenaran tak boleh ada pada satu individu. Kecuali Nabi SAW. Bila Nabi SAW dah wafat, sahabat dia bertebaran. Sahabat-sahabat Nabi punya pendapat itu pun, kalau perkara yang mereka tidak ijma', kalau mereka tak sepakat, macam contoh keberadaan Allah di atas langit, itu sepakat. Itu ijma'. Sifat tinggi Allah di atas langit, istiwa Allah di atas aras, bersemayam Allah di atas aras, itu ijma' mereka. Yang mereka sepakat, mereka tak ada khilaf masalah satu. Khilaf ni datang daripada Ahlul Kalam yang kemudian, Ahlul Bid'ah. Ada perkara yang mereka berbeza pendapat dalam masalah fiqh misalnya, pemahaman, cara faham hadis. Jadi perbezaan itulah yang disebutkan oleh ulama yang perlu kita kata diraikan dengan ilmu, dengan adabul ikhtilaf, dengan tidak menyesatkan antara satu sama lain. Perbezaan dalam masalah fiqh tak ada masalah. Cuma adakah maksudnya bila perbezaan tu berlaku, kita tak boleh nak tarjih, kita tak boleh nak cari mana pendapat yang paling tepat? Kita kata tak boleh. Semua tak layak. Imam mujtahid saja yang layak. Memanglah kita kata mujtahid layak, tapi adakah maksudnya sampai tahap kamu menutup pintu ijtihad? Sampai tak ada langsung. Tak boleh keluar dari mazhab. Inilah yang memisahkan antara ahli sunnah dalam bermazhab dengan ahli bid'ah dalam bermazhab. Ini khusus pada masalah fiqh. Adapun dalam masalah akidah tadi kita dah sebut, wajib semua taklid pada mazhab salaf. Kita semua ni wajib ikut mazhab salaf. Dan masalah fiqh pun asalnya kita semua ikut mazhab salaf lah ni. Cuma bila adanya ahli bid'ah memasukkan racun-racun mereka untuk menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka, keraguan-keraguan mereka tentang agama, sama ada mereka sedar atau tak, sama ada mereka rasa macam mereka itu berniat baik atau tidak, itu tolak tepi. Itulah yang kita perlu kepada menyegarkan kembali ilmu kita ini dengan mempelajari ilmu dengan metod yang benar. Antaranya adalah kita belajar fiqh. Sama ada kita belajar fiqh itu dengan kita memahami daripada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang telah dihimpulkan oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang mereka daripada latar belakang mazhab yang berbeza. Maknanya kita ambil, bukan kita hadkan dalam mazhab Syafi'i saja sampai kita anggap macam mazhab Syafi'i saja betul, dalam mazhab tu saja ulama Syafi'iyah saja betul,
nak tengok mazhab Hanafi pun tak boleh, nak tengok mazhab Maliki tak boleh, duduk dalam kepompong Syafi'iyah. Tu kita kata kitalah paling Syafi'i, kitalah paling Syafi'i, kitalah paling ni. Salah. Imam Syafi'i tak ajar macam tu. Buktinya Al-Muzani rahimahullah, murid kanan Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i kata apa? Kamu jangan taklid dekat aku. Buktinya lagi, para sahabat pun tak ada seorang pun sahabat Nabi kata, kau kena taklid dekat aku seorang saja. Kau tak boleh taklid Abu Bakar, kau tak boleh taklid ni. Tak. Sahabat Nabi pun tak buat macam tu. Tak ada seorang pun yang berani mengilzamkan orang untuk ikut bertaklidkan kepada seorang individu, hanya kecuali Rasulullah SAW saja yang wajib kita ikut. Maknanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adakah dia tu taraf dia macam Nabi? Ni pokok mazhab ni marah kalau kita cakap macam ni. Dia kata tengok ni tak hormat Imam Syafi'i. Tak, memang betul lah kita letak Nabi Muhammad SAW, letak Imam Asy-Syafi'i mizan. Adakah Imam Syafi'i itu setaraf Nabi Muhammad? Tidaklah. Mana ada orang Islam akan cakap macam tu? Maknanya Nabi Muhammad SAW yang utama, yang paling utama, yang wajib kita ikut. Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ulama yang hebat, ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, mewariskan ilmu nabi. Tapi beliau tidak maksum, beliau bukan nabi. Itu kita nak beritahu. Beliau sendiri cakap dalam kitab-kitab, dia ajar anak-anak murid dia macam itulah. Jangan taklid dekat aku, tak ikut dari mana aku ambil, sumber yang aku ambil. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadis itu, itulah mazhab aku. Ini diguna pakai oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Tetapi datang golongan mutaakhirin yang mereka ni dah ada bid'ah macam-macam, bid'ah taksub, bid'ah fanatik, bid'ah ini, bid'ah ta'til sifat, bid'ah quburi, macam-macam, bercampur. Itu yang menyebabkan mereka jadi, sebahagian mereka itu jumud. Dan banyak faktor. Kalau kita kaji tentang perkembangan mazhab ni, banyak faktor. Ulama yang tukar mazhab daripada Hanafi jadi Syafi'i zaman pada kurun yang kelima hijrah. Ada kerana nak mengajar kat tempat tu, kat madrasah ni. Madrasah ni syaratkan mesti kena mazhab Syafi'i. Gaji tinggi pasal dia madrasah kerajaan. So kerajaan support apa semua. Jadi kalau kamu nak ajar kat madrasah ni, kamu kena tukar mazhab. Jadi yang tadi Hanafi tadi, dia tukarlah mazhab. Selamba je tukar mazhab Syafi'i, aku Syafi'i. Itu dapatlah gaji mengajar. Macam tu lah. Macam zaman kita macam tu jugalah. Apa nak hairan? Ulama-ulama ni mereka manusia juga. Tanpa kita menafikan, di sana ada ulama yang betul-betul mengkaji tentang mazhab ini, lalu mereka kaji, buat perbandingan mazhab, dan mereka mendapati mazhab, contohnya daripada mazhab Abu Hanifah tadi, Hanafi, kemudian dia bertukar menjadi mazhab Syafi'i sebab dia melihat usul yang ada dalam mazhab Syafi'i itu lebih kuat, lalu dia memilih untuk menukar menjadi mazhab Syafi'i. Ini ulama-ulama yang buat kajian. Dalam masa yang sama juga ada juga yang diikut tu kerana tempat dia ramai mazhab Syafi'i, dia ikut saja. Taklid. Jangan kita faham semua keadaan tu sama. Semua ulama kita ni macam sahabat Nabi. Bukan macam tu. Semua macam tabi'in. Tak. Berbeza-beza. Dah bila zaman makin jauh daripada sahabat Nabi, zaman tabi'in, zaman salafus salih, makin banyak hawa nafsu, makin banyak bid'ah. Itu kurun yang keempat, kelima hijrah. Banyak kalau kita nak baca contoh-contoh. Jadi ahli sunnati wal jamaah, apa yang memisahkan kita dalam masalah bermazhab ini dengan ahli bid'ah? Apa yang memisahkan? Ahli sunnati wal jamaah, kita yang pertama sekali, mereka berpandangan atau berpegang bahawasanya semua orang Islam wajib ikut mazhab Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, yang disebut sebagai mazhab salafus salih. Yang ni yang mutakamil, yang sempurna, komplit. Maknanya kita ambil metod tu bukan satu saja, bukan fiqh saja. Akidahnya, cara faham, manhajnya, metod macam mana nak tafsir Quran, metod macam mana nak memahami hukum, metod macam mana nak berinteraksi, macam mana nak ini, semua. Itu manhaj yang, metod yang lebih luas. Sebab tu bila kita seru ajak orang kepada manhaj salaf, ini lebih betul. Maknanya kita ajak semua orang, bukan pada satu orang individu saja. Bukan ikut pada, ajak orang pada Syafi'i saja. Kita ajak pada, bukan kata Syafi'i saja, Ahmad bin Hanbal,
Abu Hanifah, Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, Laith bin Sa'ad, At-Tabari, Al-Bukhari, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah. Itu ramai. Dalam mazhab Syafi'i pun macam tu, ramai. Ulama-ulama yang dia orang bukannya anggap kalau duduk dalam satu mazhab tu tak boleh kena duduk satu mazhab tu saja, tak boleh keluar ambil pendapat lain, tak boleh. Salah. Tidak. Dia orang tak nampak macam tu. Dia nampak bahawasanya agama ini dibawa dalam metod yang sempurna, bukan satu part saja, bukan satu bahagian saja, bukan satu komponen saja, bukan terbatas juga pada seorang tokoh saja. Inilah manhaj Imam Asy-Syafi'i. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i kata kat anak murid dia, jangan kamu ikut taklid aku seorang saja. Datang yang mutaakhir ini, ulama-ulama mutaakhir ini hawa nafsu banyak. Ya, kita tak nafikan mereka ada salah, mereka yang ada kebaikan, mereka yang wara, mereka yang takut ke Allah. Kita bukan nafikan benda tu, tapi kita nak bagi tahu ada tak hawa nafsu? Ada hawa nafsu. Contoh, ada orang yang dia nak melazimi mazhab tu kadang-kadang sebab macam tadi tu anda cakap tadi, kerana jawatan, kerana dunia, kerana ini, kerana sebab itu. Ada juga kalau kita baca sebab kadang-kadang tu bergaduh. Tok guru dia dalam mazhab ni tak layan dia baik-baik, dia pun merajuk, dia keluar mazhab tu. Dia pergi masuk mazhab lain sebab mazhab yang lain tu. Contoh mazhab daripada Hanafi, ditukar Syafi'i daripada Hanafi. Contoh apa yang berlaku pada Imam At-Tahawi kan. Pak Melakan dia Al-Muzani. Kan, Al-Muzani menikah dengan mak dia, Tahawi. Pak Melakan dia, pak saudara dia. Tapi At-Tahawi imam kan. Tapi dia daripada mazhab Syafi'i, Al-Muzani kan Syafi'i kan. Dia berubah jadi Hanafi. Pasal apa? Dia merajuk dengan bapa saudara dia. Bapa saudara dia keras dengan dia. Itu contoh kan, maknanya biasalah, normal lah. Jadi banyak sebab, banyak faktor. Dan kita kena faham juga kenapa ahlu bid'ah mereka selalu menggunakan sentimen mazhab ini, kemudian mereka cuba untuk menuduh ahli sunnah, mereka menuduh ahli sunnah Salafi ini memerangi mazhab, tak sukakan mazhab, tak mau bermazhab, kerana mereka ada tujuan-tujuan yang tertentu untuk mereka datangkan naratif yang buruk untuk menuduh ulama-ulama ahli sunnah. Sebenarnya ulama ahli sunnah bukan memerangi mazhab. Ulama ahli sunnah memerangi taksub mazhab, fanatik mazhab. Cuba kita tengok ulama-ulama ahli sunnah zaman berzaman, mereka bermazhab. Ibnu Taimiyah rahimahullah bermazhab Hanbali. Al-Hafiz Al-Zahabi bermazhab Syafi'i. Ibnu Katsir bermazhab Syafi'i. Tapi cuba tengok mereka punya cara bermazhab dia orang. Dia orang bukannya taksub, bukannya fanatik. Kalau ada pendapat yang berbeza dengan yang mukhalafah dengan pendapat imam mazhab mereka, yang bercanggah dengan dalil dari sudut kajian mereka, dari sudut pandangan mereka, mereka tinggalkan, tak ada masalah. Cuma zaman kita sekarang ni, yang mutaakhir ini tak boleh. Oh, kalau kamu cakap ni Syafi'i tak alim, kamu kata Syafi'i tak reti, kamu kata ni dia lazimkan dengan benda-benda yang kita tak cakap pun. Kalau dia nak tuduh kata tuduhan yang dia nak kata macam kalau kita tak ikut mazhab Syafi'i ni, kalau tak ikut fiqh Syafi'i ni, maknanya kita anggap Syafi'i tak alim, kita merendahkan kedudukan Syafi'i. Dia kena tuduh pada anak murid kanan Imam Syafi'i, Al-Muzani. Imam Syafi'i kata, nasiru madhabi, pembela mazhab aku, Al-Muzani. Awak Al-Muzani tak hormat Syafi'i kan? Dialah orang yang paling hormat tok guru dia. Menunjukkan tok guru dia tak bagi dia taklid semata-mata dekat tok guru dia, melainkan dia ajar anak murid dia supaya mengkaji dalil daripada mana tok guru dia ambil. Sebab itu kita kena faham, ahli sunnati wal jamaah, mereka punya konsep kita bertamazhub, kita bermazhab dengan celek. Belajar mazhab, tapi bukan kita menjadi taksub kepada mazhab. Maknanya, kalau Syafi'i, aku tak boleh dengar daripada mazhab Hanbali, tak boleh dengar ni. Ataupun kita beranggapan
Siapa yang bawa pendapat yang pelik keluar daripada mazhab kita ni, muktamad dalam mazhab kita, ini kita kena lawan. Ini sebenarnya fanatik, taksub. Tanpa kita menafikan, kalau ada seseorang ahli ilmu tu dia nak melazimi satu mazhab, salah tak? Tak salah. Tetapi dia mesti kena tahu bahawasanya dia melazimi satu mazhab, contoh mazhab Syafi'i katakan, maknanya apa maksud dia melazimi mazhab tu? Maknanya dia melazimi usul yang dibina oleh Imam Asy-Syafi'i. Adakah bermakna dia kena taksub kepada Asy-Syafi'i sampai angkat Asy-Syafi'i itu macam Nabi? Tidak, tak ada orang alim yang akan buat macam tu. Kalau dia betul-betul alim, dia tak akan buat macam tu. Tapi orang yang kebanyakan yang jahil hari ini, itu yang dia orang buat. Dia pun anggap macam sampai kalau bawa pendapat yang bercanggah dengan pendapat adalah Syafi'iyah yang mutaakhirin je pun. Dia orang anggap macam bid'ah, tak mau solat belakang dia, apa semua, atau apa benda. Sebab itu ahli sunnah kita kata bermazhab maknanya dengan kita melazimi usul-usul termasuk akidah. Itu masalahnya puak-puak ni. Dia nak ikut fiqh Syafi'i tapi akidah Imam Syafi'i tak mau ikut. Ini kita kata khalal. Lompong yang besar. Macam mana? Kontradik. Sepatutnya kamu kalau nak ikut macam mana kamu kata kamu ikut fiqh Syafi'i, akidah Asy'ari. Syafi'i rahimahullah wafat 204 Hijrah. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah 324 Hijrah. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah pula beliau ada 3 fasa. Fasa daripada antaranya fasa yang keduanya itu adalah fasa dua fasa kan. Fasa yang kedua, fasa yang pertamanya di Mu'tazilah. Kemudian fasa yang ketiga dikembali kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah secara umum. Jadi kamu nak ikut yang mana? Itu persoalannya. Last sekali, dia orang pun tak sedar, dia orang dah ambil hak yang fasa kedua tu. Fasa yang pertama. Ambil akidah Mu'tazilah yang dipegang oleh Abul Hasan Asy'ari sebelum 40 tahun dia duduk dia bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah dalam akidah. Yang tu yang dia orang ambil lah. Sebab dia orang tak tahu. Dah taklid saja, tak kaji, tak mau belajar. Orang buat penjelasan, dia tuduh Wahabi, dia tuduh kita sesat, dia tuduh apa ni lawan ulama, dia tuduh macam-macam. Tuduh kita anti mazhab, macam-macam dia tuduh. Tapi kerana dia sendiri tak sedar. Kan lebih selamat kalau dia ambil pendekatan, ambil fiqh Syafi'i, ikutlah usul Syafi'i, akidah Syafi'i juga. Itu yang dipegang oleh imam-imam ahli tahqiq. Imam Ibn Katsir, dia akidah Syafi'i, fiqh Syafi'i. Dan akidah Imam Asy-Syafi'i itu sama dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Sama dengan akidah Imam Malik, sama dengan akidah Abu Hanifah. Itulah yang menyatukan. Tapi kalau kita duk fokus pada fiqh saja, itu yang memecah belah kan sebenarnya. Dia daripada situ. Sebab kita dah tinggal usul imam-imam 4 mazhab tu, kita hanya ambil hak furu'-furu' ni. Bergaduh hak furu' je. Sebab itu Ahli Sunnati wal Jamaah dia melihat mazhab ini hanyalah metod untuk menyampaikan kepada pemahaman terhadap dalil. Bukan tujuan hakiki, bukan ghayah, bukan tujuan yang hakiki kita kena mazhab ni kerana kita nak pertahankan Imam Syafi'i sampai mati. Kerana Syafi'i itu Asy-Syafi'i, kerana dia imam kita. Bukan macam tu. Kita ikut Asy-Syafi'i sebab dia mengajar kita kepada sunnah. Dia memperkenalkan kita kepada usul fiqh. Dia membawa kita kepada mendekati Al-Quran dan sunnah. Dan dia bukanlah Nabi. Dia tidak maksum. Dia alim. Min ulama'il Islam. Min a'immatil Islam. Min a'immatil huda. Termasuk imam-imam yang memberikan petunjuk. Tapi dia bukan Nabi. Kita kena sedar. Dia bukan. Dia tak sampai tahap Nabi. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri sebut, jangan taklid dekat aku. Ambil daripada mana aku ambil. Macam tu juga Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal. Itu yang dia didik. Sebab itu mereka suruh belajar Al-Quran dan hadis. Hafal Quran, belajar hadis. Itu tujuan dia. Dan inilah manhaj ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah zaman berzaman. Inilah manhaj ulama-ulama ahli sunnah seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz dia tak memerangi mazhab. Belajar mazhab tapi jangan taksub mazhab.
Ta'assub mazhab ni maknanya macam mana? Ta'assub mazhab ni, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah, atau ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i sebut, bila datang dalil Al-Quran dan hadis menyalahi mazhab, pendapat mazhab, kita tetap nak ikut mazhab. Lalu kita lemparkan Quran dan hadis itu atau dalil itu, atau kita takwil dan sebagainya kerana semata-mata kita nak ikut mazhab. Itu contoh ciri-ciri ta'assub mazhab. So banyak lagi ciri-ciri ta'assub mazhab ni yang boleh kita ketengahkan, tapi kita tak bincang tentang ta'assub mazhab. Kita bincang tentang tajuk bermazhab antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. So kita kena faham ahli bid'ah ini, bila kita tengok macam mana mereka cuba datangkan keraguan-keraguan dalam agama, contoh tentang masalah-masalah berkaitan dengan akidah, contoh isu berkenaan dengan istighathah dengan apa, meminta pertolongan pada orang yang sudah mati, meminta dikubur, kan? Mereka datangkan dengan keraguan, kononnya ini adalah perbezaan pendapat dalam mazhab. Itu cara mereka. Sedangkan yang mereka bawa ni dah berlapis-lapis dah. Maknanya yang dah kemudian dah. Yang golongan mutaakhir ini. So mereka tak adil, mereka tak insaf, mereka tak adil, mereka tak bawakan yang asal. Ada tak benda tu dibahaskan oleh ulama dalam mazhab Syafi'i, contohnya Syafi'iyah yang mutaqaddimin, yang terawal, ashab Imam tawaqat yang pertama anak murid Imam Syafi'i. Hatta sampai ke tawaqat yang berikutnya pada kurun yang ke-6 ke 7 hijrah pun mereka tak boleh bawa. Melainkan mereka bertaklid kepada alim yang mereka panggil mujtahid mutlak, mujtahid dalam mazhab apa semua, yang dah kemudian dah. Sebab ini kita kena faham, dia zaman yang dah kemudian ni zaman jumud, kejumudan. Sebab itu kita dijajah. Kalau zaman kita tu zaman yang kemudian ni, zaman macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tak dijajah. Kuat. Kan? Jadi kita dijajah dan kita lemah pasal umat Islam sendiri berpecah belah disebabkan mazhab ni. Dan dia bergaduh bab solat. Kita tengok di Mekah kan asalnya 4 mihrab. Bayangkan di Mekah tu asalnya, sebelum datang dakwah salafiyah, sebelum datang dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pecah 4 mihrab. Kita nak ke macam tu? Pergi Mekah, Syafi'i semayang dekat mihrab Syafi'i, Hanafi semayang kat Hanafi, Hanbali, Maliki. Nak ke? Tak mau. Sebab nampak berpecah kan? Kita tak boleh kata ni khilaf tak apa. Tak. Zahir tu dah menunjuk dah berpecah. Cuba kita tengok masjid sekarang. Cuba bayangkan kalau kita buat masjid sekarang ni, dalam satu masjid tu ada 4 mihrab. Siapa yang mazhab Maliki pergi solat sana. Kamu mazhab apa? Kat pintu masjid tu ada. Kamu mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Pergi. Tak ada. Orang Islam takkan buat macam tu. Sebab apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah perintahkan kita untuk bersatu padu. Tidak kira kamu imam kita itu mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke, bila dia orang Islam, dia mengakui dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia Islam. Tak kira dia mazhab apa. Kan? Jangan mazhab Jami'ah aja. Jangan mazhab Qadariyah, Mu'tazilah juga lah kan. Tapi mazhab Islam. Even Mu'tazilah pun ulama tak kafirkan kan. Tapi nak bagi tahu macam tu. Maknanya perbezaan antara kita ahli sunnah, maknanya kita tidak memerangi mazhab, belajarlah mazhab, tapi belajar itu maknanya kita tahu secara asas, maknanya mazhab ini bukan tujuan untuk kita belajar. Mazhab ini wasilah, metod, jalan yang menyampaikan kepada kita kepada tujuan. Tujuan utama kita nak memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu fiqh, usulul fiqh. Cuma ana tutupkan kita punya perbahasan ini, apa yang kita boleh simpulkan, iaitu pertama sekali, mazhab dalam akidah itulah yang akan menyatukan umat Islam.
Pertama, mazhab dalam akidah itulah yang menyatukan dalam Islam. Sebab apa? Sebab punca khilaf-khilaf yang berlaku ni dia terbit daripada perbezaan dari sudut akidah. Punca kita yang bergaduh isu-isu khilaf, yang mereka kata khilaf tak khilaf ke, sampai minta kat kubur pun dia kata khilaf. Percaya berkat wali memberi bekas, bekas dekat kubur tu pun, apa semua yang ialah benda-benda bid'ah ni kan, pun dikata khilaf dalam mazhab. Puncanya kerana akidah tu, kerana akidah awal, maknanya kita tak bersatu pada mazhab akidah. Sebab itu seruan ulama ahli sunnah mengajak orang kepada kembali kepada akidah salafus salih, akidah Nabi SAW dan para sahabat. Sebab ke mana pun fiqh tu dia akan balik, dia fiqh tu dia akan bercabang daripada mazhab akidah tu asal. Dan kita tak boleh anggap fiqh tu tak ada kaitan dengan akidah. Banyak antaranya isu berkenaan dengan tawassul, isu berkenaan dengan istighathah, riddah, murtad, hukum murtad dibahaskan dalam kitab fiqh. Maknanya akidah tu ada kaitan yang sangat signifikan dalam pembahasan fiqh. Sebab kita bukan mazhab ahlul kalam. Ahlul kalam dia kenal Tuhan pun teori dia tak ada amali. Kita ahli sunnah, kita kenal Tuhan, kita nak buat apa? Bila Nabi SAW sebut Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam, kita ada amalan. Maknanya kita bangkit qiyamul lail. Itu akidah salaf. Bukan teori saja. Dia akidah ilmu kalam, teori. Tidak di tempat, tidak bertempat. Lepas tu apa yang kamu boleh buat? Kamu duduk tak bertempat macam tu lah. Last sekali kamu ragu-ragu, diri kamu pun tak bertempat lah akhir sekali. Tak wujud juga. Tuhan pun dia duduk, tidak ni, tidak itu. Lepas tu duduk bersilat lidah apa semua kan. Apa benda yang kau dapat? Orang beramal. Akidah salaf ni dia untuk amal. Tunduk dan patuh kepada Allah. Bila Nabi cerita tentang sifat-sifat Allah, tujuannya untuk kita tunduk, patuh, beriman. Menambahkan iman kita. Lagi kita takut. Lagi kita nak buat ketaatan. Kan? Nabi SAW cerita Allah turun ke langit dunia 1/3 malam. Nabi nak suruh kita bangkit malam, minta ampun. Qiyamul lail, bangkit malam, minta ampun dekat Allah, minta dekat Allah. Bukan pergi dekat kubur, minta dekat kubur. Nampak tak macam mana kaitan antara akidah salaf ini dengan amalan? Sebab itu dalam kitab-kitab akidah ahli sunnah, dia tak asingkan antara akhlak termasuk tuntutan akidah. Fiqh termasuk tuntutan akidah. Solat, zakat, puasa. Jadi mazhab yang menyatukan umat Islam ini mazhab akidah. Maknanya sebab itu seruan dakwah para Nabi dan Rasul mengajak kepada tauhid. Demikian juga seruan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah zaman berzaman mengajak pada penyatuan pada akidah. Sama juga perbezaan pendapat yang berlaku, pergeseran dalam politik berpunca daripada akidah juga sebenarnya. Kalau tak berlakulah saling kafir mengkafirkan antara satu sama lain pasal dia tak faham akidah. Dalam akidah kita belajar kita tak boleh kafirkan orang Islam yang solat macam kita, yang zakat, yang puasa, yang haji, yang ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh kita kata dia kafir. Tapi dia jahil tentang akidah, dia duduk politik saja. Lepas tu dia kafir kan saudara Islam dia yang berbeza parti politik. Itu punca dia, akidah juga. Sebab itu mazhab yang pertama, mazhab dalam akidah lah yang akan menyatukan umat Islam, perpecahan umat Islam. Sebab itu seruan Allah Ta'ala kepada para Nabi dan Rasul, ajak kepada tauhid. Kedua, mazhab di dalam fiqh. Mazhab di dalam fiqh bermaksud wasilah ataupun metodologi untuk memahami dalil-dalil yang terperinci atau yang umum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini perlu kita bezakan antara ahlul ijtihad, mereka yang layak untuk berijtihad, ni ulama-ulama mujtahidin yang ada pada setiap zaman, dan juga di kalangan orang awam yang mereka juga wajib untuk bertanyakan ahli ilmu dan mereka juga wajib belajar. Kita jangan terikat dengan lafaz-lafaz ataupun istilah yang mutaakhirin guna ni. Orang awam tak boleh tanya banyak, orang ini kita semua muqallid, taklid apa semua. Kita jangan terpedaya dengan istilah-istilah tu. Kita kena faham Quran dan Sunnah suruh kita bersungguh-sungguh
berjihad, berijtihad. Maknanya orang awam pun dia kena berijtihad. Tapi bukanlah kita nak faham dia ijtihad ni macam mujtahid mutlak tu. Macam mujtahid Imam Abu Hanifah, macam Abu Asy-Syafi'i, macam Ahmad bin Hanbal. Tak ada orang faham macam tu. Maksud berijtihad, dia kena mengerahkan tenaga dia untuk mempelajari agama. Dengan mengetahui tentang sumber agama dia. Belajarlah kalau dia nak belajar mazhab, tapi dia kena tahulah dalam mazhab tu kan ada usul dia, ada dalil dia apa semua, dia kena tahu sampai tahap tu lah. Janganlah kita merendahkan orang awam pula, kita kata orang awam tak boleh, hampa ni semua tak tahulah, bagi ulama saja. Tak payah tanya dalil, ulama saja yang tahu dalil. Kamu tak sampai tahap ijtihad, jangan cakap. Bukan macam tu. Jadi mazhab dalam fiqh ini adalah wasilah metodologi untuk menyampaikan kita kepada memahami dalil Al-Quran dan Sunnah, dan dia bukanlah tujuan dan matlamat utama. Faham? Maknanya mazhab dalam fiqh dia adalah metodologi untuk memahami dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan metod ataupun mazhab-mazhab yang muktabar, 4 mazhab yang muktabar tadi, dalam rangka untuk mencapai tujuan yang utama untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dia bukan bermazhab tu sendiri bukan tujuan. Dia hanya wasilah, dia hanya menyampaikan kita kepada tujuan yang tertinggi. Nampak? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah hukum kita melazimkan atau kita mengilzamkan atau kita melazimkan seseorang itu mesti kena ikut satu mazhab saja? Ini sepakat ulama kata ini tak betul. Maknanya mewajibkan seseorang untuk ikut satu mazhab tertentu dengan kewajipan yang pasti, maknanya mewajibkan orang untuk ikut mazhab Syafi'i saja, ini tidak ada dalil dan bukti daripada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan bersalahan dengan ijma'. Sebab kita dah sebut tadi kan, yang wajib kita ikut Nabi SAW, Quran dan Sunnah. Bukan kepada individu-individu yang tertentu. Dan itulah pemahaman ulama-ulama 4 mazhab itu sendiri. Dan ashab mereka yang betul. Sebelum datangnya bid'ah-bid'ah yang kemudian yang taksub mazhab apa semua ni, fanatik apa semua ni. Maknanya seseorang itu wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Adapun mazhab ini dia adalah wasilah. Jadi asalnya kita jadikan Quran dan Sunnah tu sebagai asas pegangan kita. Mazhab ini mengikuti asas tersebut. Bukannya Quran dan Sunnah mengikuti mazhab. Kita faham? Terbalik kan? Yang taksub mazhab ni dia jadikan Quran dan Sunnah tu wajib ikut mazhab. Sebab itu bila datang Quran, bila datang ayat Quran, bila datang hadis-hadis Nabi SAW yang sahih bercanggah dengan mazhab mereka, mereka akan takwil dan paksa ayat ataupun dalil itu mengikut mazhab mereka. Dan ini adalah ciri-ciri taksub mazhab, fanatik mazhab. Kalau kita nak perincikan ni panjang lagi, tapi kita ringkaskan. Itu yang ketiga. Yang keempat, melazimi satu mazhab dalam fiqh apabila ada seseorang individu yang sudah mencapai tahap ilmu yang mencukupi. Dia alim lah, orang yang ada ilmu. Dia memilih untuk melazimi satu mazhab fiqh yang muktabar. Tidak melazimkan dia adalah seorang yang taksub mazhab. Ni kena faham juga. Yang keempat kan. Seseorang individu Muslim yang melazimkan dirinya untuk ikut satu mazhab tidak bermaksud dia terus jadi taksub mazhab. Tidak. Dia memang nak melazimi mazhab Syafi'i, usul dia semua. Tak ada masalah. Tak terus automatik jadi taksub mazhab. Bukan bermakna orang tu bila dia melazimi satu mazhab, kita terus kata dia, hang ni taksub mazhab. Tak. Dia melazimi maknanya banyaklah faktor. Maknanya antaranya mungkin dia rasa dia tak mampu untuk faham
dalil daripada mazhab lain dan sebagainya. Jadi dia pilih untuk lazim satu mazhab. Maka dia pun lazimi satu mazhab. Selagi mana dia tak beranggapan wajib untuk orang semua ikut cara dia tu, ataupun melazimkan semua orang untuk ikut mazhab dia tu, maka itu harus. Itu yang keempat. Maknanya orang yang tak ikut, orang yang ikut mazhab, lazim mazhab, tak semestinya dia taksub mazhab. Ni ramai ya. Syekh-syekh yang kita kenal ramai. Dan dia orang lapang dada. Kan? Dia orang bukan macam syekh-syekh ahli sunnah, syekh-syekh kita di Madinah, di Mekah apa semua tu. Ulama-ulama ahli sunnah yang makruf. Dia orang bukan kata satu mazhab saja, dia orang alim, dia orang empat-empat mazhab dia orang tahu. Orang yang mengaji kat Madinah, dia orang mengaji Bidayatul Mujtahid, mengaji Fiqh Muqaran, mengaji empat-empat mazhab. Dalam masa yang sama juga mereka mengaji juga mazhab tempat mereka. Bukan kata mereka tak ada ilmu. Mereka ada ilmu. Tapi bukan mereka taksub. Tak boleh keluar mazhab kan. Apa tak boleh keluar mazhab, siapa yang jadi syarat dia mesti dia tidak sampai tahap dia melazimkan orang semua kena wajib ikut satu mazhab saja. Tak boleh. Sebab tak ada dalil. Bawa dalil satu dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, kata kita wajib ikut satu mazhab saja. Mazhab individu tertentu. Tak. Dalam fiqah, tak. Semuanya wajib ikut Nabi SAW. Yang akan ditanya dalam kubur nanti, man nabiyyuka, bukan man imamuka fi madhab sekian ke. Kita nak jawab selain Nabi Muhammad ke? Tak, kita akan jawab Nabi Muhammad kerana dia tuntutan kita untuk ikut dia, wajib. Selain daripada Nabi Muhammad, semua tu wajib ikut Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Demikian juga ahli ilmu ataupun alim atau penuntut ilmu yang tidak mahu melazimi satu mazhab. Mereka contohnya macam ahlul hadis, kan? Ahlul hadis dia tak melazimi satu mazhab. Ada juga ahlul hadis yang melazimi satu mazhab. Ramai. Ada juga ahlul hadis yang dia tak melazimi mazhab, tapi bukan bermakna dia jahil tentang mazhab. Dia tahu mazhab, dia tahu mazhab Syafi'i macam ni, dia tahu. Tapi dia tak mau melazimi. Tidak bermakna mereka ini memerangi mazhab. Ini yang terakhir. Kan? Orang yang tak melazimi satu mazhab, contohnya mereka yang di kalangan ahlul hadis. Kami belajar dekat Madinah dulu dengan Syekh Amir Bahjat, hafizahullah. Syekh Amir Bahjat alim dalam faqih dalam mazhab Hanbali. Dia tahu semua mazhab. Tapi dia kita tengok dia melazimi mazhab Hanbali, tapi dia alim pada semua mazhab. Dalam kelas dia akan tanya murid dia, daripada mana? Oh, kalau ni antara Syafi'i. Atau daripada contoh daripada India kan. India ahlul hadis, dia tahu ahlul hadis. Banyak daripada India ni banyak yang ahlul hadis. Contoh. Dia ra'i kan. Dia tak ada kata apa kamu ni tak ikut mazhab apa semua, tak. Tolerant. Tak ada kita kata nak merendahkan mazhab ni, tak ada. Relax. Kan? Tak ada pula tanya kalau anak murid dia tanya dalil marah. Apa ni tak tahu, tak tahu ke mazhab macam ni, dia tak marah. Tanyalah dalil. Sama juga Syekh Makrami, Muhammad bin Ali Al-Makrami, faqih Syafi'i, berasal daripada Yaman, mengajar di Madinah dulu, di Masjid Nabawi. Sama juga. Dia relax je. Kan? Yang jadi hak yang taksub ni hak banyak yang baru nak mengaji mazhab itu. Itu masalah tu. Dia yang baru nak mengaji ni yang kita tengok dia akan ada macam ni sikit. Dia yang dah lama mengaji ni kebanyakannya steady je. Jadi orang yang tak melazimi satu mazhab tidak bermakna dia memerangi mazhab tertentu. Tak. Boleh jadi dia alim tentang semua mazhab. Itu yang kelima. Yang terakhir, cuma kita nak bincangkan juga yang terakhir ni nak kena sebut juga tentang tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas ni maknanya kita bermudah-mudah untuk mengambil pendapat ini, pendapat ini taklid tasyahi, maknanya semata-mata kerana sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang ni dilarang dan dikecam dan dilarang oleh para ulama kerana inilah yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kita tengok hawa nafsu, yang ada yang dia anggap tak wajib solat, anggap
dibermudah-mudah dengan maksiat kan. Sebab inilah banyak salam dengan salam lelaki dengan perempuan harus, dia kata pasal apa? Ada mazhab dalam dia kata ada qaul dalam mazhab Abu Hanifah, padahal betul ke qaul dalam mazhab Hanifah ataupun ada pendapat yang terpencil. Ini masalahnya. Ni yang jadi zaman sekarang ni yang mudah-mudah kan. Harus lelaki bersalam dengan perempuan, dia kata sebab ada qaul dalam mazhab. Ni tercela. Dipanggil tatabbu' rukhas. Ni banyak dah berlaku. Sekarang ni bukan kata sentuh lagi perempuan kan, maknanya benda yang dah lagi dahsyat lagi, bermudah-mudah. Contoh kan dia kata nak ambil boleh contoh ada dulu ada orang kata boleh melihat dibagi fatwa, ada seorang tokoh ni dia bagi fatwa, dia kata harus untuk tengok tengok pornografi. Jadi dia kata ada pandangan dalam mazhab Zahiriyah. Uish, berat tu. Ini tatabbu' rukhas macam ni kita kata merosakkan. Sebab itu kenapa sebahagian ulama dia nak tutup pintu-pintu macam ni lah. Sebab tu dia kata dekat orang awam, kamu kena lazimi mazhab, maknanya kamu kena ikut mazhab, maknanya kamu kena ikut maknanya apa yang ada dalam mazhab-mazhab yang mu'tabar. Bukan kamu bermudah-mudah maknanya ambil pendapat syadz, pendapat pelik-pelik kan. Kamu campur adukkan, nak ikut semata-mata nak membenarkan hawa nafsu kamu. Jadi itu kesimpulan 5 atau 6 kesimpulan yang kita boleh simpulkan dalam perbahasan kita. Baik, anda rasa cukup setakat itu. Kalau ada soalan. Barakallahu fiikum. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita, menjadikan apa yang kita sampaikan ini adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.